A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-mahmud Allahu jalla jalaluhu wa musalla alaihi Muhammad wa aluhu wal mad'u lahu al-bilad wa rijaluhu. Bismillahi abtadi wa bi kitabillahi ahtadi wa bi sunnati nabiyhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqtadi. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia-Nya serta kasih sayang, rahmat dan juga petunjuk dan hidayahnya dapat lagi kita bersama-sama pada pagi ini, pada pagi yang sangat barakah di hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan. Mudah-mudahan dapat kita manfaatkan pagi yang penuh dengan cahaya, dengan penuh keberkatan yang Allah sediakan untuk kita, ruang hidup, nyawa yang Allah berikan ini, kita sama-sama gunakan untuk kita mencari sedikit sebanyak bekalan, ilmu, manfaat untuk kita gunakan di hujung-hujung usia yang kita miliki ini. InsyaAllah hari ini cadangannya seperti biasa, masih lagi kita akan membincangkan tentang sains Ashabul Kahfi. Tapi di sebalik perbincangan tentang hari Jumaat ini, seronok juga, suka juga kalau saya boleh untuk kita rangkumkan seminggu punya rangkuman apa pelajaran-pelajaran yang boleh kita gunakan untuk kita boost, stimulate diri kita, keinginan kita, kemahuan kita untuk kembali semula kepada agama, insya-Allah. Okey, sebelum saya pergi jauh, sebelum kita sembang jauh-jauh apa semua, make sure pastikan semua yang dah komen-komen ni, ada Kak Arfa, ada Kak Norma Syarif, ada Kak Zaimah, ada Kak Azizah Busra, Kak Noliza pun baru masuk. Kita kat atas-atas tu kita ada Anis daripada Skudai. Pastikan anda share, pastikan anda berikan respon, komen, audio visual semua okey ke tidak. Okey, Umi Hafsah kata Umi tak dengar suara, ke Umi seorang sahaja. Okey, tolong check ya, sebab ada yang kata clear, ada yang kata tak clear. Okey, jadi tolong pastikan respon anda membantu sahabat-sahabat dan juga kelancaran program ini pada pagi ini. Dan saya mohon maaf kerana pagi ini agak terlewat sikit daripada jadual pada pukul 11 pagi. Dia pergi 11 pagi juga. Tak tahulah kenapa dia berkenan sangat dengan nombor 11 10 tu, wallahualam. Tapi kerana ada urusan-urusan tadi terpaksa kita uruskan keperluan yang diutamakan. Dan insya-Allah hari ini kita sama-sama manfaatkan pagi yang insya-Allah Allah bagi ruang seminggu sekali untuk kita. Tidak ada sebarang masalah bagi saya lah, seminggu sekali cukup untuk kita penuhkan jadual kita yang seminggu itu dengan urusan-urusan, kita tabayunkan apa yang kita dah dapat daripada program-program sebelum-sebelum ni. Saya perhati daripada episod-episod yang sekarang ni saya sedang upload di YouTube. Jadi semua episod-episod yang lama-lama tu sedang kita masukkan balik dalam masa yang sama. Kita tak bolehlah masuk selambak terus 72 episod, dia kena berperingkat-peringkat. Sebab apa? Itu tartil. Kalau boleh, biarlah yang mana yang sempat membaca ataupun mengkaji nota-nota yang lepas, dalam masa yang sama tu nak tengok tonton balik video yang ada lebih kurang dalam 1 jam. Jadi mungkin revision boleh kita buat dekat situ. Dan dalam masa yang sama juga ada yang nak menonton bersama keluarga, ada yang nak tonton seorang-seorang, ada yang berjumpa dengan saya, bagi tahu saya, ada yang dengar waktu pagi-pagi nak pergi ke office, dan dalam kereta tu ada trap dalam 1 jam, jadi dia dengar balik ulangan tu, dan hujungnya malamnya disampaikan pula kepada anak-anak. Itu pun satu manfaat yang saya sendiri pun rasa sangat-sangat bersyukur. Mudah-mudahan program Bicara Maqasid yang kita usahakan ni dapat memberikan manfaat bukan sahaja kepada yang menonton, tetapi sekurang-kurangnya kepada sahabat-sahabat kita yang sedang mencari mungkin ruang dan peluang untuk mendekatkan diri kepada agama, nak mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada kefahaman Islam itu sendiri. Mereka memerlukan kepada satu laluan yang lebih terarah. Kita tidak katakan bahawa program Bicara Maqasid ini hanya sesuai untuk ditonton oleh orang dewasa,
dia juga sesuai untuk ditonton oleh orang-orang muda. Untuk anak-anak kita sekalipun, ada kala bahasa yang digunakan agak tinggi, tetapi dengan apitan daripada ibu dan bapa yang menonton bersama-sama, insya-Allah dia akan memudahkan. Prosesnya adalah sampaikan dalam bahasa yang mudah. Untuk mak bapak dah faham, dah dapat nota dari sahabat-sahabat lain apa semua, fokus untuk memahami dalam bahasa yang lebih mudah dan nak sampaikan pula kepada keluarga. Kalau suami, nak sampaikan kepada isteri. Kalau isteri sebagai ibu, nak sampaikan kepada anak-anak. Jadi cubalah cari yang mana at least kita manfaatkan ruang yang ada. Kalau kata nak lambatkan 16 tahun pengalaman kami di RPWP ini, untuk sahabat-sahabat semua run benda tu, execute dalam masa yang segera, mungkin tidak sesuai. Kerana apa? Al-Quran itu turun secara tartil. Dia turun secara berperingkat-peringkat. 16 tahun RPWP, 6,236 ayat itu bukan kesemuanya dah kita laksanakan. Ia pun memerlukan penjelasan, memerlukan kefahaman. Ada benda kadang-kadang kita baca saja. Al-Quran ni baca dulu. Kalau kata praktis di RPWP untuk anak-anak umur 7 tahun yang dah mula masuk akil dan baligh, itu proses akal dah bermula, kita dah minta mereka membaca Al-Quran secara terjemahan dan juga secara Arab. Arabnya dibaca dan ditilawahkan macam biasa, tapi dalam proses yang sama juga kita minta anak-anak ni memahami Al-Quran dari segi bahasa kaumnya. Bila bahasa kaum tu bahasa apa? Bahasa orang Melayu. Kita ni orang Melayu mesti kena faham Al-Quran dalam bahasa Melayu. Itu dalam surah 19 ayat 97 ada arahannya. Allah perintahkan begitu supaya kita memahaminya bilisanika, dengan lidah kamu, bahasa lidah kita. So kalau kita orang Melayu, lidah kita orang Melayu, Quran itu mesti kita cekap untuk membacanya dalam bahasa Melayu, dalam bahasa kaum. Bahasa Arab sebab lidahnya Arab, orang Arab dia mesti membaca dalam bahasa yang ibunda dia. Kita Arab itu sebagai satu bahasa untuk memelihara Al-Quran. Segala khazanah ilmu yang ada dalam Quran itu terpelihara, duduk dalam bahasa Arab tu, tersembunyi. Jangan ingat orang Arab pun faham Al-Quran, mereka pun ada bahasa yang mereka pun dah tak faham dah Al-Quran tu. Sebab apa? Kerana bahasa yang digunakan adalah bahasa yang sangat-sangat klasik, yang Allah menggunakan word-word tertentu khusus untuk memberikan kita pencerahan. Daripada satu perkataan bahasa Arab itu, dia mampu melebar luaskan maknanya sampai kadang-kadang kita boleh melihatnya sangat cantik, penuh dengan layer by layer. Dia boleh baca dalam layer ini untuk keadaan begini, baca dalam satu layer yang lain untuk disampaikan kepada kaum ini, baca waktu ini ketika ini, disampaikan begini untuk dinampakkan begitu. Begitu banyak rahsia-rahsia Al-Quran ini sebenarnya tersimpan di mana? Tersimpan di dalam perkataan-perkataan yang Allah sendiri gunakan. Contoh macam Alif Lam Mim. Kebanyakan kita masih lagi tidak mahu untuk menerima hakikat bahawa Allah sudah menyampaikan benda itu kepada Rasulullah SAW. Baik daripada Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Ha Mim, semua perkataan-perkataan itu atau dipanggil ayat muqata'ah, semuanya sebenarnya sudah dijelaskan. Allah melalui Jibril telah sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad SAW sendiri pun telah menyampaikan kepada umatnya ketika itu. Tetapi malangnya nasib kita di akhir zaman itu, setelah melalui proses 1400 tahun, perkataan-perkataan dan huruf-huruf harfiah itu sendiri pun hilang terjemahannya, tidak ditemui rahsianya, dan terkubur bersama-sama cendekiawan ulama-ulama yang terdahulu, sahabat-sahabat tabi'in yang bersama-sama dengan Rasulullah. Bendanya ada penjelasan, tetapi tidak sampai kepada kita. Jadi kalau kita baca terjemahan tertentu yang menampakkan hanya Allah yang tahu, sebenarnya kita kena reserve sedikit di situ. Memang Allah tahu, memang Allah sahaja yang tahu, tetapi telah aku sampaikan. Kena ingat, Nabi sendiri telah pun nampakkan satu penjelasan yang sangat jelas ketika khutbah wadah itu. Nabi nampakkan, saksikanlah ya Allah, hari ini telah aku sampaikan. Maksudnya Nabi sendiri telah declare, Nabi telah sampaikan segala-galanya kepada semua, terutamanya umat yang berada di depan baginda. Baginda jelaskan dan sampaikan 6,236 ayat yang kita terima hari ini. Semua itu sudah pun dijelaskan. Tetapi hanya kerana kita melewati satu fasa perjalanan umat-umat akhir zaman ini yang tidak menemui jawapan, maka kita meletakkan satu bentuk terjemahan dalam kurungan hanya Allah yang
tahu. Rahsianya masih ada tak? Ada. Bersabar, tunggulah sehingga satu masa nanti, insya-Allah ilmu itu akan kembali. Sebab memang akhir zaman Nabi dah nampakkan, Al-Quran hanya tinggal tulisan. Kita cuma boleh membaca tulisannya saja, tetapi kita tidak dapat kefahamannya. Itu adalah satu nasib yang kita terpaksa terima. Redha, kita adalah umat yang dilahirkan di akhir zaman dengan keadaan, dengan rupa dan juga dengan masalah-masalah akhlak, akidah yang begitu rupa, diberikan peluang untuk kita bangkit di zaman ini. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Tetapi hujungnya Allah kata apa? Yang akhir itu lebih baik daripada yang awal. Yang akhir itu lebih akan nampak kebenaran dan juga hakikat yang disampaikan pada orang-orang yang terawal. Begitulah juga kita sebenarnya. Kita ini adalah orang yang dilahirkan di akhir zaman, yang Nabi nampakkan dalam khutbah wadaknya juga. Nabi kata apa? Semoga orang yang terakhir sekali selepas kamu lebih memahami apa yang aku sampaikan berbanding kamu yang berada di depanku. Berbanding sahabat-sahabat Nabi, mereka-mereka yang bersama-sama dengan Rasulullah, telah pun Nabi katakan, semoga yang terakhir itu lebih faham, lebih jelas, lebih nampak visi dan misi apa yang Nabi sampaikan. Kerana apa? Kerana di zaman Nabi, mereka adalah orang-orang yang execute. Mereka adalah orang-orang yang melaksanakan perintah itu tanpa dakwa-dakwi. Apa yang Nabi dapat, Nabi terima, Nabi run. Bacaan Al-Quran ketika zaman Nabi itu adalah satu bacaan yang berbentuk pelaksanaan. Perintah yang nak dilaksanakan. Wahyu yuha. Apa yang aku wahyukan, engkau sampaikan dalam bentuk penghidupan, pelaksanaan. Nabi terima wahyu, yuha. Nabi melaksanakannya sebagai satu bentuk penghayatan. Nabi laksanakan dalam bentuk penghidupan. Nabi hidupkan ayat-ayat itu di dalam jiwa setiap umat yang ada bersama-sama dengan Nabi SAW. So, untuk kita juga, kita pun kena mengalami peranan dan juga peringkat pelaksanaan yang sama seperti mana Rasulullah SAW sedang laksanakan. Kalau kata kita masih lagi hidup dalam dogma dan stigma, masyarakat yang hidup dalam fahaman nenek moyang, segalanya kita serahkan balik kepada Allah semata-mata tanpa kita menjadi orang yang melaksanakan perintah Allah itu dalam bentuk pelaksanaan, then Al-Quran itu is useless. Kita hanya membacanya dan kita hanya mengharapkan pahala. Padahal Allah berikan kita petunjuk satu asbab. Ini dipanggil asbabun nuzul. Kenapa Al-Quran itu diturunkan di zaman kita? Kenapa Al-Quran itu di-pass down, diwasiatkan sehingga Nabi memberi satu jaminan. Engkau pegang kitab dan sunnah ini, engkau tidak akan sesat selama-lamanya. So, ini satu berita yang sepatutnya menggembirakan kita. Menggembirakan orang-orang yang nak mencari kebenaran. Satu side, dia adalah satu berita yang sedih. Sedih sebab kita berada di akhir zaman, kita melihat kejatuhan agama kita. Kita pandang ke kiri, kita nampak zina. Pandang kanan, nampak zina. Tengok depan, masih dengan cerita-cerita tentang zina. Pandang belakang, sejarah umat kita tak pernah lari daripada masalah akhlak berbentuk maksiat dan zina. Hari ni, kalau kita tengok, saya dah share 2-3 hari lepas peristiwa tentang kanak-kanak umur 12 tahun di Rogol. Diperkosa oleh 12 orang. Bukan 12, 15 orang. Daripada umurnya 12 tahun hingga 19 tahun. Ini realiti umat yang berlaku depan mata kita. Dan sehari selepas itu, berlaku pula peristiwa seorang pengetua sekolah agama berusia 45 tahun yang dikatakan merogol pelajarnya berusia 16 tahun. Tetapi setelah melalui laporan polis apa semua, report mengatakan suka sama suka, bercinta, dan benda itu berlaku di sekolah walaupun dalam musim COVID ni masih lagi berlaku benda yang terkeji. Dan 2-3 hari lepas, 2-3 hari lepas saya dirujuk oleh seorang sahabat menampakkan satu peristiwa yang sangat-sangat menyayat hati, di mana ada dua kanak-kanak, nak kata remaja pun je, usia 14 tahun lelaki dan 12 tahun perempuan. Dua orang tak jauh pun, Jalan Kuching saja, dekat dengan KL ni. Tidak ada dokumen, dua-dua tidak didaftarkan kelahiran mereka. Tak tahu, rupanya bila disemak adalah anak tak sah taraf. Ada mak dan ayah, tetapi maknya dengan syabu, bapaknya dengan dadah, dan maknya kahwin lain, ada bapak tiri,
tetapi bapa tiri pernah sodomize abangnya. Abang yang umur 14 tahun pernah diliwat beberapa kali. Maknya tahu, maknya nampak, tetapi mak cuma pesan dekat anak, jangan bagi tahu orang. Kemudian bila abangnya dah kena, abang pula buat dekat adik yang umur 12 tahun, adik perempuan. Dan adik perempuan yang 12 tahun pula selalu being fingered, digunakan, disentuh kemaluannya oleh bapa tirinya. Ini cerita zina yang hari-hari sebenarnya kalau ceritanya diprihatin, akan ada saja yang masuk ke inbox kami, akan ada saja melalui sukarelawan-sukarelawan dalam RPWP ni yang akan menerima cerita-cerita yang begini. Ini bukan lama tahu, 2-3 hari lepas. Dan budak itu selama dia duduk beberapa tahun sudah mengalami peristiwa tersebut. Daripada abangnya kecil sampai abangnya dah umur 14 tahun. Ini benda yang berlaku hari ini. Ini bukan kata reka-reka, tak. Real case yang sampai kepada saya dan saya sendiri yang attend benda tu, dan benda tu pun dibawa ke syura dan mereka minta untuk dihantar ke RPWP. Tapi benda tu kita tak boleh terima kerana apa? Kerana sekarang ini prosedur dia COVID dan juga seterusnya ada isu-isu yang melibatkan kanak-kanak yang bawah umur, dia perlu melalui proses yang legalize. Dia kena melalui JKM, dia melalui report polis, dan benda itu sangat-sangat panjang perkara yang kita kena faham. Jadi benda itu hanya boleh dirujuk dan kita cuma boleh bantu dari sudut external factor sahaja. Kita boleh bagi nasihat, kita boleh sampaikan, dan itulah ruang sebenarnya kita nak kena sedar diri. So duduk di prihatin ni sebenarnya kami sangat-sangat cakna dengan apa yang berlaku pada masyarakat, terutamanya melibatkan masalah akhlak. Even anak-anak yang kita bela daripada kalangan anak yang tak sah taraf pun masih lagi kekal bersama-sama dengan kami. Kita ambil daripada bayi dan kita cuba bela, install balik Al-Quran di dalam jiwa mereka. Itu harapan yang besar yang kami mahu laksanakan. So di sini berita sedih yang kita nak dengar tentang kejatuhan akhlak umat kita, masyarakat kita, orang Islam kita, itu satu cara. Apa langkah yang kita perlu laksanakan hari ini demi nak menyelamatkan akidah kita dan anak-anak kita? Tidak dapat tidak, kita hanya memiliki satu ruang yang Allah bagi strateginya di dalam Al-Quran, yang Allah beri strateginya di dalam surah Al-Kahfi, yang Allah nampakkan layout daripada 110 ayat itu sebenarnya penuh dengan strategi agama yang Allah nak kalau boleh kita faham. Tapi berapa ramai daripada kalangan kita baca tapi kita tidak faham. Nak memahamkan itu bukan melalui ruang yang kita kena boleh sembang dalam live macam ni. Tak. Dia kena live depan mata. Kena berdipan-dipan. Kalau boleh duduk depan mata, bertalaki. Di situ baru kita boleh bagi penjelasan yang lebih jelas. Tapi kalau melalui ruang live ini, Facebook apa semua, kita hanya mampu untuk memberikan peringatan, menampakkan pendidikan, menunjukkan sistem yang Allah dah bagi. Tugas kita adalah untuk mencari. Itu tanggungjawab anda yang duduk di luar sana. Mencari, dan mencari. Teruskan menggali. Kita tak boleh elak. Benda ni tanggungjawab dan amanah yang kita kena pikul. Kalau jadi bapa kena qawam. Bapa kena ada satu benda yang jelas di dada dia, amanah yang dipikul di bahunya. Apa yang menjelaskan adalah Al-Quran. Buatlah apa pun, kita tahu. Upah yang kita buat tidak ada gaji. Upah yang kita buat tidak ada satu harga yang boleh disebut untuk membayar apa sahaja kederat kita keluarkan untuk membentuk anak-anak kita. Kita boleh kerja dekat luar sebagai siapa sahaja. Tetapi once kita balik ke dalam rumah tangga kita, isteri tidak ada upah yang boleh kita bayar. Suami tidak ada upah yang mampu kita bayar. Anak-anak tidak boleh meminta ataupun anak-anak tak boleh bagi gaji dekat mak bapak. Melainkan semua itu buat atas dasar imbalannya adalah kasih sayang dan kekerabatan dalam kekeluargaan kerana Allah Ta'ala. So bapa, qawam, bangkit, qiyam, bangun. Bukan lagi kita tidur, bukan lagi kita duduk sembang, bukan lagi masanya hari ni kita hanya sembang tentang dunia sahaja. Tak, tugas kita kena bawa masuk dalam rumah kita berbicaraan yang lebih mendasar, yang mengajak anak kita berfikir, anak kita berfurqan, anak kita nak disucikan, anak kita nak dibersihkan, anak kita nak dipandaikan dengan kitab dan hikmah. Yang kita nak sampaikan kepada mereka, bagaimana mereka nak menjiwai. So bila kita kata menjiwai, maka bacaan tadi tu mesti datang dengan bacaan yang ada roh, bacaan yang boleh menghidupkan jiwa, bacaan yang boleh memberikan mereka itu satu ruang macam mana mereka nak melaksanakan ayat-ayat tadi.
Quran tak boleh lagi kita baca hanya jadi satu bacaan yang kita sendiri pun tak faham apa sebenarnya mesej yang Allah dah bagi. Dan once kita faham, buat apa yang kita faham dulu. Jangan kalut-kalut kita nak buat 6,236 ayat. Tak. Nabi sendiri pun ambil 23 tahun nak melaksanakan perintah yang ada dalam Quran. So, jangan kita gopoh, jangan kita kalut. Dapat satu ayat, run the first ayat dulu. Sistem itu, fahamkan, telan bulat-bulat, lepas tu kunyah, betul-betul kunyah, sampailah kita nampak apa sebenarnya benda yang kita nak kena buat. Ada banyak ayat, so jangan kalut kita nak baca mana dulu. Tak, dia ada satu bentuk pembacaan yang tartil. Ada bacaan, kalau kita ikut asbabun nuzul Nabi, bagaimana daripada Iqra sampailah kepada peringkat Fatihah. 5 wahyu ini saja yang turun dulu. So 5 wahyu ini sebenarnya adalah proses bagaimana kita nak bangkit sehingga kita mampu berdiri. Sehingga kita nampak apa sebenarnya benda yang kita nak buat dengan Al-Quran yang Allah dah sampaikan kepada kita. Kita cuma diajar daripada kecil baca muqaddam sampailah kita khatam. Malangnya kita tak faham. So sekarang ni kita nak, kalau boleh, biarlah kita baca dengan tartil, dengan peringkat, kita mula mendalaminya sedikit demi sedikit tetapi konsisten. Itulah yang dipanggil istiqamah. Jatuh berkali-kali, jangan takut, jangan bimbang. Tak berjaya, tak faham, jangan risau. Selagi mana kita berguru, selagi mana kita diapit dan kita mengapit, di situlah power of the pack yang Allah minta kita duduk di dalam jemaah. Ini adalah satu perintah yang sebenarnya ada dalam Quran, strateginya. Saya cuma bagi sedikit dulu clue dan saya akan susun daripada surah 61, 62 dan 63. Alright, so kita nak lihat dulu surah Al-Kahfi. Kita buka ayat ke-6 dan kita lihat ayat yang ke-7. Okey, so kita baca dulu dan kita akan hayati apa sebenarnya yang ada dalam surah Kahfi. So kita tengok, buka Quran masing-masing, harfiah kan. Nanti kita nak go through secara harfiah. Daripada surah Kahfi, surah 18, tengok ayat yang ke-6 dahulu. So tadi yang saya cerita tu mukadimah dia. Mukadimah pun dah lebih kurang 20 minit. Okey. Cuba kita tengok Okey. Jom kita. Alright. Dah masuk. Sekejap Okey. Ayat yang ke-6. Fala'allaka, maka barangkali, Allah kata baqi'un. Ni disebut baqi'. Ni kalau kita pergi ke makam Baqi', ada disebut cerita tentang Baqi', tapi di sini dinampakkan tentang bunuh. Apa yang nak nampakkan? Barangkali kamu membunuh nafsaka, diri kamu, ala asarihim, atas sepeninggalan mereka. Ini bermaksud kesan-kesan. Asar ni lebih kepada kesan-kesan peninggalan. Siapa yang tak nampak tu tengok Quran sendiri. Saya cuma layoutkan bagi kita nampak. Okey, saya kecilkan sikit. Alright. Okey, boleh nampak kat bawah tu. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim in lam yu'minu bihadzal hadithi asfa. Dinampakkan dekat situ. Barangkali kamu membunuh dirimu atas sepeninggalan mereka jika tidak yu'minu, mereka beriman, bihadzal hadithi asfa, dengan keterangan penyesalan ini. Sebenarnya ini adalah satu ayat yang menampakkan tentang kesedihan. Apa yang disampaikan kepada Rasulullah bila mana Nabi mendapat perintah untuk menyampaikan dakwah kepada golongan-golongan kafir musyrikin Mekah ataupun golongan-golongan yang mengingkari untuk menerima ayat-ayat Allah ini. Dan ketika itu Nabi rasa Allah menampakkan kamu mungkin nak bunuh diri. Engkau mungkin nak bunuh diri. Kalau kita faham bunuh diri ni, Allah pun cakap engkau ni nak pergi gantung diri engkau kalau engkau dapat tahu tentang mereka yang tidak mahu mengikuti engkau dan tak nak beriman setelah mendengar penjelasan-penjelasan yang disampaikan.
Apa yang disampaikan? Kita dah sampaikan, kalau ikutkan, Nabi sendiri dah berdakwah dengan memberikan penjelasan-penjelasan, kisah-kisah yang disampaikan. Kalau ini dalam surah Al-Kahfi, Nabi dah nampakkan apa reason-reason mereka semua ni nak kena berpindah daripada jahil kepada petunjuk, daripada kafir kepada beriman, daripada yang tak faham, yang tak tahu, alamal insana ma lam ya'lam. So prosesnya Nabi kena mengajarkan apa yang mereka tak tahu. Bila dah diberitahu, bila dah disampaikan, bila dah dinampakkan, malangnya mereka masih lagi nak juga memilih duduk sebagai golongan-golongan yang tak beriman. Sama juga dengan kita pada hari ini. Hari ini berapa banyak kita lihat kesan-kesan daripada penjajahan yang mengakibatkan umat kita lalai. Umat Islam hari ini nampak terlalu jauh daripada Al-Quran, jauh daripada sistem yang Allah dah berikan. Bagaimana ramai daripada kalangan kita yang tak faham Al-Quran? Kita tak nampak, kan? Kita nampak apa yang berlaku pada umat kita dari segi zina. Kalau tadi kita cerita tentang zina, kita cerita tentang bagaimana mereka ni begitu bebas dengan sumbang mahram. Kalau tadi tu dah cerita sumbang mahram, dahlah sumbang mahram dengan anak lelaki pula, sodomize, liwat, sumbang mahram dalam keluarga kita sendiri. Anak tu sendiri tak faham agama. Anak sendiri bila kita cek balik, tak pernah tahu tentang agama, tak pernah belajar tentang solat, tak pernah tahu tentang Islam. So hari ini fitnah yang kita terpaksa telan. Dan bila kita ajak kepada kebaikan, kembali balik kepada Allah dan Rasul, mereka mengingkarinya, tak nak beriman. Tahu, keluarga begini, bila kita ajak kembali kepada Islam, tak nak. Dia lebih nak kepada dadahnya, lebih suka kepada keseronokan. So tanggungjawab kita ni besar sebenarnya, nak menyampaikan kepada orang. So jangan bunuh diri. Bunuh diri tu, kalau kita faham dari sudut mutasyabihat, maksudnya lain. Kalau dalam surah 4 ayat 69 itu, ceritanya adalah bunuh diri dan keluar kampung. 466, 466, 67, 68, 69. Baca dari 466. Selalu dah diulang-ulang dalam bicara maqasid ini tentang konsep bunuh diri. Ada satu program ataupun satu episod khusus cerita tentang bunuh diri. Kita dah masukkan dalam YouTube, boleh tengok dekat sana. So apa yang berlaku adalah bagaimana kita nak relatekan, apa yang kita dapat hari ini, segala yang kita nampak di depan mata kita, baik daripada kejatuhan Islam, baik daripada apa yang berlaku selepas Rasulullah wafat. Selepas Rasulullah wafat, berlakunya kekhalifahan yang bangkit, tetapinya saling berbunuh-bunuhan. Kalau berlaku kepada Umayyah, Umayyahnya bersalin kulit, bersalin kulit pula dengan Abbasiyah, Abbasiyah bersalin kulit dengan Uthmaniyah, Uthmaniyah kemudian bersalin kulit terus dengan sistem sekularisme. Ini semua cerita tentang kulit. Islamnya nampak cantik daripada luar, disalin kulit-kulitnya, tetapi hakikatnya di dalamnya sudah pun teruk membusuk. Kita dah cerita tentang minggu lepas, kita buka daripada surah, kalau tak silap saya surah 4, kita buka surah An-Nisa, kita nampakkan tentang ayat 58, 56, 57, 58, kita nampakkan sampai dah 59. Kalau kita buka itu cerita tentang macam mana kita nak kembali balik kepada atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Straight tu, itu pernah kita buka dalam bicara maqasid sebelum ni. So bila kita baca, kita faham sejarah, kita relatekan dengan Al-Quran, kita baca semua tanda-tanda, ini dipanggil tanda-tanda. Asar itu adalah satu bentuk kesan, satu bentuk tanda. Dalam bahasa Al-Quran, Allah nampakkan selain daripada asar, dia dipanggil ayat. Ayat itu adalah tanda-tanda. Nanti kita nak membaca tanda-tanda. Apa yang disebut sebagai bihadzal hadis, apa yang disampaikan hadis ini bermaksud satu penceritaan, satu kisah, satu penjelasan, satu keterangan. Bila Nabi nampakkan satu hadis, Nabi menceritakan satu peristiwa. Hadis ini adalah satu bentuk peristiwa yang Nabi dikongsikan melalui Quran, kisah-kisah orang-orang terdahulu, umat-umat terdahulu. Ada masa Nabi tidak quote daripada Al-Quran, tetapi Nabi sampaikan dalam bahasa kaum. Itu disebut hadis yang tidak ada kaitan dengan Al-Quran. Hadis itu adalah penjelasan Nabi berdasarkan wahyu. Sebab itu Nabi tidak bercakap melainkan wahyu. Apa yang ada dalam wahyu, Nabi yuha. Nabi sampaikan balik dalam bahasa yang lebih mudah. Contoh macam sekarang ni, kita ambil bahasa Al-Quran. Ini Quran. Yang kita kongsikan adalah penjelasannya, keterangannya. Macam mana nak membaca ayat-ayat itu dalam bahasa yang lebih
mudah dan ringan, yang lebih mudah kita fahami. Okey, so daripada asar adalah ayat-ayat ataupun kesan-kesan peninggalan, tanda-tanda yang kita nak lihat. Kalau kita kesan tadi, asar daripada sahabat contohnya. Dalam Quran, selain daripada bentuk asar, dinampakkan juga kesan-kesan daripada sahabat. That's why saya selalu cakap kepada sahabat-sahabat daripada bicara maqasid contohnya, kalau boleh, biarlah kita memberi kesan dan pesan. Ada tak asarnya? Ada. Ada tak kesan daripada pendidikan yang disampaikan melalui live ni? Ada. Ada tak follow up? Ada. Bila kita baca, kita faham, kita bawa dalam follow up kita. Tak faham, di situ kita jelaskan. Kita cuba guide. Tak kisahlah ada yang PM saya ke, ada yang bagi dalam inbox email ke, ada yang bagi dalam bentuk Facebook message ke, tak ada masalah. Tapi di situ adalah ruang untuk saya cuba cek balik. Di mana yang kita sampaikan itu memberi kesan. Kesan itu adalah satu bentuk tanda aras, di mana penyampaian tadi itu bukan sekadar kita syok sendiri sampaikan dekat dalam program ni. Kita bukan nak syok sendiri lagi dah. Kita buat kalau boleh, siapa yang nak benda ni, grab, ambil. Ni bukan cerita kita buat kerana kita nak popular. Tak. Kalau cerita popular, cerita viral, kita tak pernah pun harapkan apa yang kita upload dan kita sampaikan di Facebook ini mampu untuk menjadi sesuatu yang viral seperti ceramah-ceramah yang lain. Tak. Islam is about quality. Tak kisahlah kalau ada seorang saja pun yang menonton, di situ adalah level of quality yang ada pada orang yang nak mendengar dan nak mencari kefahaman. Kalau ada seorang, itu lebih baik daripada ada 1000 orang, itu pun Allah suka. Satu yang mengalahkan 10. 10 yang mengalahkan 100, 20 yang mengalahkan 200, dan hujungnya 100 yang mengalahkan 1000. Ada tak dalam Quran? Ada. Kerana Islam is about illa qalila, kecuali sedikit. Yang nak buat benda ni tak ramai. Kafir tu yang masuk ke dalam gua tu bukannya 1000 orang, bukannya 10,000 orang. Berapa orang sahaja yang lari ke dalam gua untuk menyelamatkan akidah dan agama. Apa jadi dengan ramai-ramai manusia yang beriman kat luar tu? Wallahu a'lam. Melainkan Allah hanya mengutuskan sebilangan kecil daripada hamba-hambanya untuk masuk ke dalam gua, bersembunyi dan membangkitkan semula Islam ini apabila keadaan sudah kembali tenang. So kita pun kena buat keadaan yang sama. Selepas 1400 tahun, apa saja yang berlaku ke dalam kegawatan akidah dan akhlak umat, kita nak kena perbetulkan balik. Once kita dah nampak hakikat agama yang kita kena kembalikan. So di sini, perlu sedih ke tidak? Sebenarnya kita tak perlu sedih. Apa yang kita lihat ini adalah daripada kesan-kesan usaha yang kita nampak pada mereka. Yang cuma kita sedih, kita nampak kalau kita ajak isteri sendiri, bini sendiri menolak. Itu wajar kita sedih. Kita dah ajak suami sendiri pun membangkang. Suami tak nak, engkau gila belajar sendiri. Waktu tu kita sedih. Tapi jangan lama-lama sedih. Sedih ni sekejap cukup lah. Kan? Sedih ketika itu, tapi jadikan dia sebagai motivasi untuk kita bangkit. Tak nak tak apa. Mungkin belum sampai hidayahnya ketika itu. Allah yang akan memegang hidayah untuk disampaikan kepada dia. Sebab Allah kata apa? Aku cuma boleh menyampaikan. Tetapi hidayah itu daripada Allah. Nabi sendiri pun tak boleh nak mengubah manusia, melainkan hidayah itu akan datang dan memberikan kefahaman kepada dia. So tugas kita, alamal insan ma lam ya'lam, menyampaikan apa yang mereka tidak tahu. Itu tugas kita. So kita tengok ayat yang ke-7. Inna, sesungguhnya kami, ja'alna, kami menjadikan, ma, apa, alal ar, di atas bumi ini, zinatan, sebagai satu bentuk perhiasan. Laha, baginya, linabluwahum, kami hendak menguji mereka, ayyuhum, siapakah di antara mereka, ahsanu amala, siapakah yang terbaik amalan. So sekarang ni, ini adalah ujian untuk siapa? Ujian untuk kita dan ujian untuk mereka. Ujian yang kita ni kena faham, sebenarnya zinata ini satu perhiasan. Dunia ini adalah satu bentuk perhiasan yang Dajjal hari ini menggunakan apa yang Allah dah sebut dalam Quran. Mereka hiasi dunia ini dengan segala macam propaganda, agenda. Semuanya adalah untuk memesongkan akidah kita. Sebagai umat Islam yang beriman, once kita nampak benda ini sesuatu yang lara, lalai, leka, jauh daripada kehendak agama,
Dan kita stand up untuk kita bangkit mencegah keji dan mungkar. Kita akan elak, kita akan jauhi. Kerana apa? Kerana kita tahu ke mana perkara-perkara lara ini akan membawa kita dan keluarga kita terhanyut akibat daripada semua hiasan-hiasan dunia ini. Dari segi konsepnya begitu. Senang cakap, nak buat payah. Bangun tidur, WhatsApp dah depan mata. Bangun tidur, Telegram depan mata. Bangun tidur, segala macam benda ada dekat dalam telefon. Tu apa kita nak buat? Dunia sudah pun menguasai kita. Allah hanya jadi sebahagian kecil daripada rutin harian kita. Hanya solat dalam bentuk 5 minit. Untuk apa? Untuk kita solat sekadar kita jadi orang yang bertanggungjawab, untuk jadi orang yang nakkan kepada agama, tetapi hanya dari sudut ritualnya sahaja. Kita tidak jadi orang yang melaksanakan perintah Allah itu khalas 100% 24 jam sehari untuk mengabdikan diri kepada Allah. Kerana sebahagian daripada kita terpaksa mengabdikan diri kepada sistem Dajjal. Kita terpaksa mengabdikan diri kepada sistem ciptaan manusia. Lalu kita terpaksa duduk di bawah kolong langit manusia. Kita terpaksa redha diatur oleh sistem manusia yang kadang-kala ada masanya dia menyebabkan kita jauh daripada agama, jauh daripada Allah, jauh daripada apa yang Allah perintahkan. Tapi adakah kita nak redha begitu saja? Adakah kerana nak mencari redha manusia, kita terpaksa korbankan redha Allah? Ini satu benda yang kita kena zikir-zikirkan. Perhiasan di situ segala benda. Anak-anak hiasan tak? Hiasan. Ada orang menjadikan anak itu hanya sekadar pet. Tahu, waktu kecil dia suka, dia berkenan, dia sayang, dia bela, dia seronok bermanja, dia main apa semua. Tapi bila anak tu dah mula umur 7, 8, 9 tahun, dah mula pandai berbohong, dah pandai mencuri, dah pandai berakhlak buruk, apa semua, mula tak suka. Perasaan sayang dah hilang, diganti benci. Benci lama-lama datang kekerasan, dah mula datang pembantaian, merotan, menumbuk, membelasah, apa segala benda, hanya nak menjadikan dia manusia. Kata-katanya begitu. Tapi dengan segala benda yang ada pada diri kita, akhirnya anak tu pun terbuang. Ada tak? Ada. Yang sampai dekat prihatin, ramai begitu. Anak-anak daripada gelandangan ini yang terbuang hanya kerana apa? Waktu kecil dia diambil sebagai anak angkat, tapi bila besar dah mula buat perangai, anak-anak ni pun mula dibuang. Apa jadi dengan keluarga tadi? Cari anak angkat lain. Ambil balik daripada yang kecil, bela waktu kecil. Dia pandai buat bagi budak tu rosak. Bila budak tu rosak, dikeluarkan daripada rumah. Ini penyakit yang ada pada manusia pada hari ini. Sama juga dengan anak kita. Kadang-kadang anak-anak kita ni buat perangai. Kita hantar anak kita pergi ke tahfiz. Dengan harapan, tahfiz tadi dapat membentuk akhlak anak kita. Tapi kena tahu, kerosakan anak itu berbunca daripada mana? Dalam rumah tadi. Kita hantar dia keluar untuk diperbetulkan, tapi kita lupa sebenarnya anak itu berasal daripada rumah kita. Anak itu datang daripada perut maknya, datang daripada tangan kedua ibu bapanya. So, sebenarnya anak bila sampai umur 17 tahun, 10 tahun ke, tak kisahlah umur berapa tahun, apabila kita nak betulkan dengan sistem luar sana, kita nak hantar ke sekolah, kita nak hantar pergi belajar, kita jangan lupa anak itu asal usulnya datang daripada rumah kita. Anak kita, kalau dia bermasalah, jangan kita pandang yang luar itu yang menjadi antara punca masalahnya. Lihat dulu dalam rumah kita. Apa kita sebagai mak bapak buat untuk memperbaiki akhlak anak kita. Ini cerita tentang hiasan dunia. Okay? So kita nak pergi dalam sikit. Macam mana kita nak menyelamatkan diri kita di akhir zaman ini? Rasulullah nampakkan kepada kita satu perjalanan dakwah yang sangat cantik yang Nabi berikan. So, kita lihat ada dalam surah, kalau kita tengok dalam surah Saf surah 61. Surah 61 ni cerita tentang Saf. Apa cerita Saf? Saf ini tentang barisan. Tentang satu barisan yang nak diluruskan balik. Kalau kita panggil masuk dalam keadaan saf, anak-anak kita dah bersedia untuk solat, kita minta duduk dalam saf, dalam barisan yang tersusun. Kalau kata solat dalam keluarga, bapaknya di depan, anak lakinya sebelah kanan, maknya dengan anak perempuannya dekat belakang. Itu contoh.
Kalau semayang dengan anak lelaki, anak belah kanan. Kalau semayang dengan isteri sebelah kiri. Ada tak safnya? Ada saf. Ada susunan dia. Itu cerita tentang tersusun. So kita nak masuk dalam saf. Allah suka 61 ayat 4 dinampakkan tentang saf yang tersusun kukuh. Kita mampu susun. Tetapi Allah benci kepada manusia yang dalam 61 2 ayat 3. Benci kepada orang yang cakap tapi tak buat. So ada dua kategori manusia dalam saf ni. Okay, kita bagi cantik sikit. Alright. Okay, dalam saf ni ada dua jenis kategori manusia. 61 2 sampai 3, 61 ayat 4. Apa dalam 2 ayat 3 ni? Ini cerita tentang orang cakap tapi tak buat. Kan? Kabura maqtan indallah an taquluna ma la taf'alun. Kan? Sangat besar kebencian Allah ini, kau cakap tapi kau tak buat. Ramai tak manusia jenis ni kat sini hari ni sekarang ni? Ramai. So Allah nak kita ni tersusun dalam keadaan saf. Tersusun. Bila tersusun, kita kena tahu ada Allah, ada Rasul, ada ulil amri. Ini disebut dalam surah 4 ayat 59 yang kita bukakan tadi. Okay. So dia tersusun kukuh. Dia nampak macam mana kita mendaulatkan Allah, perintahnya, kita mendaulatkan perintah yang disampaikan melalui Rasulnya, dan kemudian kita mendaulatkan perintah yang sampai melalui ulil amri, ataupun kalau ibu dan bapa itu ulil amri kepada keluarga. Ini dalam surah Saf. Quran surah 61. Kena betulkan balik saf kita. Bila saf, betulkan balik sistem. Apa yang ada dalam sistem tu, kita kena betulkan balik rububiyah kita. Apa yang ada rububiyah ni? Aturan. Kita nak kena betulkan balik aturan kita. Peraturan yang dalam rumah tangga itu, bapa mesti diangkat sebagai bapa, anak mesti dibetulkan sebagai anaknya, ibu dibetulkan peranan, diperbaiki balik apa fungsi yang kena ada pada seorang ibu. Rububiyah, peraturan itu kena dijelaskan. Untuk apa? Untuk kita membentuk ubudiyah. Ini saya ulang balik. Siapa? Ini adalah golongan pelaksana. Ubudiyah ni adalah hamba-hamba yang duduk dalam rumah kita tadi, dalam sistem tadi, dalam community kita. Itu adalah ubudiyahnya. Penghambaan kita kepada Allah, kepada rububiyah tadi tu nak dikembalikan. Nak dilaksanakan di mana? Di mulkiyah kita. Jadi mulkiyah ini adalah tempat pelaksanaan yang kita nak kena laksanakan. So saf disusun balik. Saf mesti dibetulkan balik. Kita kena jadikan kita ni sebagai satu community yang mampu untuk diatur dan teratur. Kat mana kita nak laksanakan benda ni? Kita nak kena laksanakan dalam surah Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Hari ni hari Jumaat. Ni dipanggil surah Al-Jumu'ah. Jumu'ah ini tentang cerita jemaah. Cerita tentang kita ni dikumpulkan. Kita ni tak disatukan. Nak disatukan di dalam sebuah sistem. Sistem yang kita mengikuti rububiyah tadi. Rububiyah, kita ada ubudiyah, dan kita ada mulkiyah. Dekat mana kita nak laksanakan. So kalau kata ini aturan, kalau ini keluarga, di sini adalah rumah. Itu bahasa paling mudah. Peraturan. Rumah mesti ada peraturan. Di rumah mesti ada aturan. Anak respect kepada ibu, ibu dan anak respect kepada bapa. Itu aturan dia. Tapi kalau hari ni anak pun kena sodomize, mak pun boleh cakap macam-macam, tak apalah, nak berzina pun tak apalah, janji jangan bagi tahu orang, sistem dah tak ada. Tidak ada peraturan. Tidak ada lagi nasab yang menjaga keturunan. Dah hilanglah semua tu. Jadi di situlah yang kita kena faham, yang kita kena nampakkan. Cabaran dalam 62 ayat 2 ini, bagaimana untuk kita mengeluarkan umat daripada kejahilan. Macam mana kita nak menyelamatkan umat daripada satu bentuk kerosakan. So, antara fundamental penting daripada surah 62 ini adalah kita lihat daripada 62 ayat
2. Lihat dalam surah konteks apa yang berlaku kepada manusia yang menjadi umat yang buta huruf. So kita ini adalah orang-orang yang buta huruf. So kita tengok surah 62 ayat 2. Ni kita cuba harfiahkan boleh-bolehnya. Kita nak lihat dalam tempoh masa yang kita ada ni, kita dah 45 minit, kita ada 15 minit lagi. Siapa yang rasa nak sambung sampai 1 jam setengah, komen. Siapa yang rasa tak nak, boleh bagi tahu. Kita usahakan supaya tak lebih daripada 1 jam setengah. Okay. Alright. Cantik. Okay. Kita go through perharfiah. Okay, kita perhatikan kat sini. Allah kata, huwallazi ba'asa fil ummiyin. Dia yang mengutuskan pada mereka yang buta huruf. Jadi dia yang mengutuskan pada yang buta huruf tu. Siapa buta huruf tu? Nabi ke ataupun orang yang tengah membacakan ni? Kita kena kenal siapakah golongan-golongan ummiyin. Siapakah golongan-golongan yang menjadi golongan yang kita nak kena betulkan. Dia utuskan. Ni kalau kita lihat pada zaman Nabi Muhammad, pada zaman Rasulullah, diutuskan kepada Rasulullah, diutuskan kepada kaum waktu itu. So minhum ini, kalau kita tengok setengah terjemahan, dinampakkan sebagai kaum. Kaum siapa? Kaum kepada Rasul tadi. Kaum kepada Rasul, seorang Rasul. Ini bermaksud seorang utusan. So Rasul di sini membawa peranan sebagai utusan. Dia membawa ayat Al-Quran, membawa perintah yang nak dibacakan, nak disampaikan kepada umat-umat yang buta huruf. Apa buta huruf? Kita tengok surah 2 ayat 78. So saya tak baca, saya tak panjangkan. Simpan saja nota. Nanti rajin tengok balik episod-episod sebelum ni. Dah pernah disampaikan hakikat buta huruf, siapa yang buta huruf, macam mana kita nak kenal tentang orang-orang yang buta huruf. Apa cerita 278? Basically, tak kenal kitab, bersangka-sangka, berangan-angan. Itu bermaksud buta huruf. Bukan tak tahu baca, tak tahu mengeja, tak reti menulis. Bukan Ni konteks dari sudut Al-Quran. So di antara mereka ada kaum yang buta huruf. So kalau zaman kita, Nabi dah tak ada. Tetapi masih ada tak orang yang mengajar manusia untuk keluarkan manusia daripada kegelapan? Ada. Dia itu membawa fungsi seorang Rasul. Fungsi untuk menyampaikan dakwah. Menyeru, mengeluarkan manusia daripada kegelapan. Mengajak manusia kembali kepada cahaya. Mengajak manusia kembali balik kepada sistem yang sebenar. Itu tanggungjawab yang kita nak kena buat. Apa tugas Rasul ni tadi? So tugas dia adalah membacakan. Okey, ambil yatlu ni. Yatlu ini adalah satu proses tilawah. Dia bukan proses iqra'. So dia tak boleh disamakan dengan qira'ah. Dia bukan lagi proses iqra'. Dia proses yatlu. So apa beza iqra' dengan tilawah? So kalau kita tengok dekat sini, so kita kena tahu apa beza iqra' dengan tilawah ni. Sekejap lagi kita cerita dekat dalam nota nanti. Kita terus dulu kat sini. So dia membacakan kepada mereka yatlu alaihim ayatihi. Maksudnya di sini ayat-ayat itu sudah pun diturunkan dan dia bukan sekadar ayat. Kalau kita tengok, dia juga adalah tanda-tanda. So Nabi dah menyampaikan tanda. Apa Nabi buat, Nabi laksanakan, dah pun ada hasil. Sudah boleh dijadikan sebagai satu kesan. Sudah boleh dijadikan satu bentuk benda yang boleh disampaikan, ditilawahkan, diceritakan, dikisahkan. Hadis yang mampu untuk membawa kepada pembuktian, penjelasan, keterangan. Sebab Nabi dah buat. Contoh, kalau Nabi cerita tentang macam mana Nabi hijrah, Nabi dah boleh sampaikan tak kepada orang Yathrib? Nabi boleh sampaikan tak kepada orang yang di luar daripada kota Mekah? Boleh. Macam mana orang-orang yang bukan mewakili, kalau kata
Nabi, dia kena cakap. Kalau sahabat-sahabat Nabi, kalau kata contohnya, kan kita ada Ibnu Mas'ud, kita ada macam ada Hamzah. Kita Hamzah mungkin sempat sampai ke Madinah. Lepas tu tahun kedua, tahun ketiga dah kena syahid. Sebab apa? Dibunuh dalam peperangan Uhud. Jadi Hamzah sempat tak cerita? Sempat tak sampaikan mesej agama? Sempat. Daripada peristiwa 13 ke 15 tahun sepanjang bersama-sama dengan Nabi. Jadi dia nak menyampaikan juga dakwahnya. Dan dakwah tu dia sudah ada satu bentuk bukti. Tanda. Tandanya apa? Establishment 13 tahun di Mekah. Islam sudah pun ada. Macam hari ni, kita nak cakap, kita ada banyak tanda sebenarnya. Kita ada tanda-tanda yang ada pada kisah-kisah Rasulullah selama 23 tahun. Kita boleh pergi ke Mekah, kita nampak Gua Hira, kita nampak Gua Sur, kita nampak Madinah, kita nampak Masjid Nabawi, kita nampak Masjid Quba. Itu semua adalah tanda-tanda yang menampakkan kerja buat Nabi. Jadi waktu tu kita cuma perlu membacakan kisah-kisah. Kalau waktu kita pergi umrah, saya sebagai mutawifnya, kita akan sampaikan kesan-kesan apa yang berlaku kepada zaman Rasulullah. Macam mana perang Uhud, perang Khandak, kita boleh kongsikan. Sebab apa? Itu semua adalah tanda-tanda peninggalan. Kalau kita pergi ke Mekah, kita akan nampak di Baitullah ada tanda-tanda yang dipanggil makam, ataupun kita panggil kesan daripada Hijr Ismail, kesan daripada Safa dan Marwah, makam Ibrahim. Semua itu adalah satu bentuk tanda yang boleh kita bacakan. Kalau orang yang malas, buka YouTube, buka Google, cari saja benda, kita boleh baca banyak benda. Itu adalah satu proses tilawah. Iqra' lain. Iqra' ini adalah satu bentuk benda yang Nabi kena kaji. Tahu? Nabi kena gali. Dapat satu wahyu, Nabi kena ambil masa sangat untuk mengkaji benda tu, menggali benda tu. Nabi kena masak dulu benda tu. Sebab tu ada satu ayat, jangan ganggu Nabi ketika Nabi tengah masak dekat dalam bilik dia. Apa yang Nabi masak? Bukan Nabi tengah masak makanan. Bukan Nabi tengah masak lauk nak dihidangkan makan tengah hari. Tak. Nabi harus memikirkan apakah mesej yang Allah berikan kepada Nabi, dan Nabi kena timbang benda itu semasak-masaknya untuk dihidangkan kepada umat. Bila sampai dalam bentuk hidangan, itulah proses tilawah. Nabi sampaikan di Raudah satu hidangan sehingga apabila umat dapat, kaum yang buta huruf tadi terus nampak dan celik. Mereka yang tak nampak sebelum ni dah jelas. Oh, macam ni rupanya. Macam ni rupanya. Oh, mesej Allah begitu. Barulah Nabi boleh sampaikan penjelasan tadi dengan yakin. Sehingga mampu untuk meyakinkan orang lain apakah perintah Allah yang Allah kehendaki. Nabi dapat satu mesej. Contohkan, kalau kata mereka itu tidak akan beriman walaupun unta masuk ke dalam lubang jarum. Kalau kita baca ni, macam mana nak cerita ni kan, unta masuk dalam lubang jarum? Kan? Ada tak ayatnya dalam Quran? Ada. Kita ni jenuh fikirlah Allah nak cakap apa ni, unta masuk dalam lubang jarum. Kan? Sebenarnya benda tu nak bagi tahu, benda mudahnya bahasa tak masuk akal. Mereka ni engkau ceritalah apa pun, engkau sembanglah macam mana pun, engkau cakaplah macam mana pun, tak akan masuk ni Islam. Bahasa mudahnya macam tu. Nak bagi tahu apa? Kau nak tunggu unta masuk lubang jarum, macam mana unta yang besar tu nak masuk lubang jarum? Tu tandanya sesuatu yang mustahil. Mustahil untuk mereka ni beriman, berjemaah untuk masuk Islam. Sebab apa? Mereka itu adalah umat-umat yang memang dah sah, umat yang kafir, musyrik, tidak mahu kepada kebenaran. Sama juga dengan kita. Ada setengah orang tu, kita cakaplah apa pun, kita sampaikanlah apa pun, taubat lahum, dia tak akan masuk ke dalam Islam. Dia tak akan nak kepada kebenaran. Dia akan tak nak ni pada ketika itu. Kena ingat clause-nya pada ketika itu. Kita boleh cakap seperti itu. Tapi Allah mampu tak membolak-balikkan hatinya masuk kepada agama, berminat balik kepada Islam? Boleh. Cuma kita jangan putus asa. That's why dalam ayat Kahfi 6 dengan 7 tadi tu, Allah ada bagi satu teguran. Allah nampakkan, engkau ni mungkin jadikan bunuh diri kalau engkau terkesan dengan apa yang dia orang ni punya cerita. Kan? Kau sampaikan macam-macam, dia orang tak nak. Kan? Janganlah sampai merajuk, janganlah bersedih. Sebab apa? Sebab mereka itu lalai dengan dunia mereka, dengan perhiasan mereka. Dan benda itulah yang digunakan untuk menguji siapakah yang nak beriman
kepada Allah. So jangan bersedih. Tanggungjawab kita sekarang ni adalah menyampaikan. So proses Iqra, ada orang yang mengkaji, kemudian mendapatkan kefahaman, lalu disampaikan apa yang mereka dapat. Macam sekarang ni saya ni, satu prosesnya di RPWP, kita dah 16 tahun mengkaji, 16 tahun menggali. Jadi kita senang untuk menyampaikannya. Kerana apa? Sudah ada tanda. Ada anak-anak yang dah berjaya kita bentuk melalui Al-Quran secara teori dan praktikal. Ada keluarga yang asalnya porak-peranda. Bagaimana kita selamatkan? Kita berikan bantuan dari sudut pembentukan akhlak dan akidah kembali merujuk kepada Al-Quran. Lalu mereka menjadi orang yang mampu untuk diselamatkan. Ada orang yang jauh, masalah dadah, masalah itu, masalah gangster, apa semua bagai. Tapi bila kita berikan pendidikan Al-Quran, mereka mampu untuk dibentuk sebagai manusia yang berakhlak Al-Quran. So 16 tahun perjalanan itu memberikan kita satu bentuk responsif kepada ayat-ayat Allah. Responsif kepada ayat Allah tu bila kita buat, dia jadi. Kita buat, dia membentuk satu bentuk kejayaan yang kita boleh lihat, kita boleh nampak. Bainat yang ada depan mata. So tugas kita adalah tilawahkan, sampaikan benda ni. Sama juga proses yang kita kena tahu. So apa yang kita kena buat? Ini cara dan kaedah yang kita kena baca. Wa yuzakkihim. So saya tanda dengan warna biru Apa yang kita kena buat? Wa yuzakkihim. Ayat-ayat ini tadi, sebenarnya tanda-tanda ini adalah untuk mensucikan mereka. Kita hari ini, Al-Quran tak digunakan untuk mensucikan. Kalau kita hari ini nampak zina dah berlaku depan mata, itu tilawah tak? Kita sedang menampakkan tanda. Kita sedang menampakkan tanda bila kita ingkar ayat Allah, kita akan nampak benda ni jadi begini. Engkau lawan cakap Allah, engkau akan dapat keluarga yang begini. Engkau tak dengar, tak ikut, engkau menentang Allah, ini azab yang engkau akan terima. Kita nampak tak benda tu? Dan benda itu akan menyucikan kita. Kenapa bila berlakunya tsunami di Aceh, ramai orang tiba-tiba rasa macam, ya Allah, kan, inilah kebesaran Allah. Itu satu tanda Allah nak bagi tahu yang aku boleh lenyapkan umat dalam satu malam. Macam mana Allah buat? Allah boleh tunjuk depan mata kita. Once kita nampak, terus berlaku penyucian. Ramai orang mula insaf. Ramai orang mula bertudung. Termasuk Aceh sendiri pun sudah mengalami satu proses perubahan yang menyebabkan mereka nak kembali balik kepada sistem Allah yang sebenar. Itu cara macam mana Allah menyucikan. Itu kaedah Allah menyucikan kita. Kemudian kita tengok macam mana berlaku di Palu. Kan? Macam mana umat yang digulung-gulung dengan tanah sampai kita rasa kita insaf. Itu satu tanda untuk menyucikan mereka. Once dapat benda tu, kita get back kepada Allah, kita kena kaji balik apa yang Allah perintahkan. Di situ, wa yu'allimuhumul kitab. Kita nak dialimkan, kita nak ditahu, kita nak diberitahu, kita nak disampaikan. Kita nak jadi orang yang berakal. Menggunakan akal kita untuk mendapat ilmu. So ini adalah proses kita nak kena dipandaikan. Wa yu'allimu, dialimkan. Ilmu, alim. Alim, tahu. Kita nak jadi orang yang dapat Al-Quran, kemudian kita tahu do and don'ts. Apa yang Allah buat, apa yang Allah dah perintah, kita nak kena ikut. Apa yang Allah larang, kita nak tinggalkan. So anak-anak kita nak disucikan macam ni lah. Anak kita, once mak bapaknya dah dapat Quran, dah nampak dah kesan, tanda-tanda di mana kita lalai. Apa tanda kelalaian kita? Solatnya lewat. Dalam rumah kita ada banyak perhiasan-perhiasan dunia yang menyebabkan kita jadi umat yang jauh daripada agama. Television, gadget. Kita nampak anak kita ni, kan, kalau tengok dia stiff, tak erti bercakap, itu tanda. Kena sucikan tak? Kena sucikan. Kena bersihkan dia. Kena buang berhala dia. Game tu. Television, gadget, bola. Apa saja benda yang menyebabkan anak kita tidak berakhlak agama tetapi berakhlak lebih kepada hiburan, maka di situlah tanda kita nak kena menyucikan dia. Dan kita dah, kalau kita sucikan saja, jangan kita duk marah, sental tapi kita tidak mendidik dia. Wa yu'allimuhumul kitab adalah proses kita mengalimkan dia, mendidik dia dengan kitab. Kitab adalah ketetapan. Apakah ketetapan yang kena tahu? So ketetapan ni nak rujuk mana?
rujuklah Al-Quran. Al-Quran ini penuh dengan hikmah. Apakah hikmah? Hikmah is a compress of apa? Of Furqan, Hudan dan Bainat. Ini adalah Al-Quran yang dinampakkan sebagai satu bentuk ketetapan, teknik dan taktik yang ada dalam Quran untuk kita bacakan dan sampaikan kepada anak kita. Masalah kita ini, kitab pun kita tak kenal, kita tak tahu, kita tak pernah baca, kita tak ambil tahu ketetapan Allah, rububiyah Allah tadi kita tak pernah ambil tahu. So macam mana kita nak didik anak-anak, isteri dan juga suami kita dalam golongan-golongan ubudiyah tadi, nak dilaksanakan dalam mulkiyah kita. So kena nampak ketiga-tiga elemen ini di dalam ayat ini. Kita nak kena sucikan siapa? Ubudiyah kita. Nak sucikan dengan apa? Rububiyah Allah. Nak dilaksanakan di mana? Di dalam mulkiyah rumah tangga kita. So jangan lihat benda ni jauh lagi konteksnya. Jangan tengok dunia lagi. Jangan tengok satu benda yang melangkaui rumah tangga kita. Start with your own home. Mulakan dengan isi rumah kita dulu. Anak-anak yang nak disucikan, anak-anak yang nak dibersihkan, pemikiran ibu dan bapa yang nak disucikan, pemikiran kita yang masih kotor, pemikiran kita yang masih jahil, itu yang nak disucikan. Once kita dah keluar daripada manusia yang buta huruf, manusia yang buta, tak nampak jalan, tak reti baca kitab, berangan-angan, bersangka-sangka ni, barulah kita boleh tunjuk jalan kepada orang lain. So start dulu daripada diri kita. Kerana apa? Wa'in, dan sungguh Allah kata, apa yang Allah cakap? Kanu, mereka tu kita lah, min, daripada sebelum ini, lafi, benar-benar dalam dhalalin mubin, orang-orang yang bingung. Lama tak kita bingung? Dah lama. Bingung yang jelas, yang nyata. Mubin daripada kata akar bayin. Bayun, tabayun, bayinat. Kita ini sudah jelas. Kalau tengok masyarakat kita, kalau tadi cerita tentang sumbang mahramnya, zinanya, seks bebasnya, dadahnya, masalah akhlaknya, segala benda, itu semua dah jelas menampakkan kita dalam keadaan bingung. Nyata, sangat-sangat jelas kita ini jauh daripada kefahaman agama yang sebenar. Kita tak tahu macam mana kita nak merawat benda ni. So kalau kita tak tahu nak merawat, merujuklah kembali balik kepada kitab dan sunnah untuk kita belajar macam mana kita nak membetulkan balik apa yang kita dah salah dan silap. Pelan-pelan kita belajar, jangan galut. This is the first step yang kita buat untuk apa? Untuk kita kenal dulu masalah kita di dalam jemaah kita. Ini surah Al-Jumu'ah. Surah yang menampakkan di manakah kita punya kelemahan diri. Di manakah kesilapan kita sebagai seorang umat. So, kita nak kembali balik, lihat dalam surah 62, sebab kita nak kena betulkan apa? Betulkan dengan kitab. Ajar dengan hikmah. So, apa hikmah tadi? Compress of what? Daripada Hudan, Bainat dan Furqan kita. Kita nak kena betulkan. Inilah isi kandungan kitab. Itu yang dipanggil Al-Quran. Dalam Quran ada banyak taktik dan teknik Nabi-Nabi daripada 25 Rasul dan Nabi yang disebutkan, yang dinampakkan, dan termasuk juga beberapa nama-nama yang tak disebutkan. Jadi kita nak kena kenal, kita nak kena belajar, kita nak jadi orang yang dipandaikan, dialim. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Ingat, prosesnya kita kena disucikan. Barulah boleh kita diajar. Masalah kita ni, kita tak nak disucikan. Kelas tak nak masuk, Quran tak nak baca, belajar pun malas. So kita ni tak boleh disucikan. So macam mana kita nak dipandaikan? Inilah proses dipandaikan, dialimkan. Kerana sebelum itu kamu adalah orang yang dol. Dol ni apa? Bingung. Bahasa keras sikit, bengong. Dan juga orang yang sesat. Jauhlah kita punya sesat. Kita salah didik anak kita,
kita duk kata sekolah yang salah, kita duk kata universiti yang salah. Kita kena tahu anak-anak tu bermula dalam rumah kita. Mulkiah kita. Kita hantar pergi ke satu lagi mulkiah di universiti. Anak kita kenal dengan seks bebas. Anak kita kenal dengan dadah. Anak kita kenal dengan syabu. Anak kita kenal dengan hiburan. Kenal dengan dunia merempit. Kenal dengan sukan. Kenal dengan maknyah. Kenal dengan pelacur. Kenal dengan kehidupan yang penuh dengan kebebasan. Sesat tak? Sesat. Bingung tak? Bingung. Sebagai mak bapak, kita bingung. Bingung nak betulkan balik akhlak anak kita. Bingunglah. Jadi nyata kebingungan kita itu bila kita nampak tanda-tandanya. Pemakaian anak-anak kita, kata-kata anak-anak kita, cara dia bercakap dengan kita, cara dia hormat kita, cara dia duduk di rumah, cara dia bergaul. Itu semua adalah ayat-ayat, tanda-tanda yang kita kena baca. Jadi jangan kita duduk jadi mak bapak yang dungu, mak bapak yang tak faham. Mak bapak mesti kena jelas, mesti kena nampak macam mana nak kena repair balik masalah yang ada dalam keluarga kita. Jangan duk sibuk nak repair keluarga orang lain. Keluarga kita yang kita nak kena identify apa masalah yang ada dalam rumah tangga kita. Isteri kita cakap bohong, mengumpat, berolak dalih, yang tu nak dibetulkan. Suami kan lengkong, lengkong ni apa? 50-50, tak pasti. Nak makan pun kena ambil daripada restu isteri. Tahu? Yang ini nak makan apa? Tanya yang nak makan apa kan? Nak makan kat mana? Nak buat keputusan nak makan kat mana pun susah lagi. Suami kan? Dia tak boleh nak kawam. Dia tak tahu macam mana nak buat keputusan. Dia tak tahu macam mana nak mandiri sebagai ketua keluarga. Itu lengkong. Ciri-ciri suami yang tidak ada stand, yang tidak ada prinsip. So tugas kita adalah nak kena memperkemaskan institusi keluarga kita. Nak memperbaiki balik karakter saf yang ada dalam rumah kita supaya semuanya membentuk satu jemaah. Tapi ingat, selepas surah Al-Jumu'ah ada surah apa? Surah 61, surah 62, ada surah 63. Apa ada surah 63? Al-Munafiqun. So kita akan sentiasa diancam oleh golongan-golongan munafik. Depan kita baik, dalam rumah baiknya lah anak kita ni dengar cakap, pakai tudung, kan, elok, hormat mak bapak. Pergi KL, jadi pelacur. Yang tu yang kita risau. Berapa ramai kes yang kami dapati daripada student Universiti Islam. Tak sebut yang mana, Universiti Islam. Kes-kes akhirnya dirogol, kemudian menjadi pelacur. Why? Kerana selepas dirogol, menjadi satu habit yang dia dah mula suka, menjadi satu habit yang dia dah mula sayang, dah seronok, dan dia mula melacurkan diri dia. Pakai tudung, ustazah, tetapi akhirnya terlibat dengan aktiviti yang rosak. Ini certain case. Ini kenapa kita bukan kata tempat lain tak ada. Ada. Tetapi satu tempat universiti yang kita rasa paling selamat untuk kita hantar anak dara kita pun boleh ada kerosakan-kerosakan yang nyata jelas apabila kita tahu hakikatnya. So kita jangan rasa kita selamat. Selagi anak tu tak dibesarkan depan mata kita, tak nampak, dia membesar dengan akhlak yang kita bentuk, dan kita akan rasa taklah anak kita kat mana-mana pun akan ada segala kebarangkalian, kerosakan yang akan masuk mendajal anak-anak kita. Jadi nak buat macam mana? Takkan anak-anak duduk rumah. Dan itulah sebaik-baik tempat, wanita di rumah. Habis tu macam mana anak-anak kita nak belajar? Macam mana hari ni dah berlaku? Anak-anak kita homeschooling tak? Homeschooling. Depan kita tak? Depan kita. Yang universiti pun balik, yang sekolah pun dalam rumah, semuanya depan mata. Allah bagi peluang tak untuk kita betulkan? Dan manfaatkan betulkan sekarang. Dia mungkin akan ke universiti balik, dan waktu tu kita akan menyesal kalau kita tak betulkan benda ni sekarang. Munafik bukan cerita orang kafir saja. Munafik ni adalah orang Islam yang duduk dalam sistem Islam, yang berakhlak Islam, yang mengaku Islam, yang mengaku beriman, tetapi hakikatnya mereka adalah golongan-golongan yang apabila diberi amanah, mereka jadi khianat. Hanya menjadi kayu yang bersandar. So ambil peluang, kita kalau boleh, kita nak jadi umat yang benar-benar faham apa yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Bukan sekadar dia menjadi satu bentuk bacaan semata-mata. Tapi kita nak kalau boleh kita jadikannya sebagai
satu bentuk bacaan yang jelas, bacaan yang boleh mengkaitkan kita dengan Allah secara direct. Kita menggunakan ilmunya, kita memanfaatkan hidayah Allah ini sebagai satu bentuk pelaksanaan yang jelas. So hari ni Kahfi menampakkan kepada kita situasi. Situasi dia, jangan sedih. Umat kalau kita nak sembang, Nabi lagi sedih dengan apa yang berlaku. Pergi ke Taif, Nabi cuma dapat seorang saja yang beriman. Hari ini sebagai ketua keluarga, bawah tanggungjawab dan amanah kita, kita ada anak, kita ada menantu, kita ada isteri, kita ada suami, kita ada cucu kalau kita dah berusia. Semua itu adalah skop of dakwah setiap manusia yang kena berperanan sebagai seorang penyampai, rasul yang nak membentuk keluarga mereka. Kalau tidak, siapa yang nak membentuk kalau kita hanya mengharapkan sekolah? Kita cuma mengharapkan guru dan ustazah. Kita cuma mengharapkan orang lain yang nak membentuk anak kita. Mana peranan kita sebagai seorang mak bapak? Ibu dan bapa yang qawam, yang kena melaksanakan titah perintah Allah itu, nak titik anak-anak kita bermula daripada dalam sistem keluarga kita. Once dia dah keluar daripada rumah, dia sedang membawa acuan rumah kita. Cara pakaian, cara bercakap, cara dia menyantuni manusia yang lain, semua itu acuan rumah tangga kita. Kalau kita nampak di situ silapnya adalah silap di rumah, jangan kita terus menuding kesilapan di sekolah dan universiti. Itu external factor yang membentuk anak-anak kita. Kekuatan mereka datang daripada rumah. Kalau rumah kita tidak kuat, mulkiyah ini tidak betul-betul faham dan jelas, then anak-anak tadi akan menjadi anak-anak yang sangat fragile. Diusik sedikit, terus terkucil. Tahu? Disuap sedikit, terus menjadi orang yang melantak. Melantak apa? Kalau kata anak yang tak pernah kenal dunia ini, once kita dah bagi dunia perhiasan tadi, di situlah yang nak menguji adakah dia ini adalah orang yang beriman ataupun gagal untuk menjadi anak yang kuat dengan sistem rumah kita. Uji anak kita. Jangan uji kat luar, uji dalam rumah kita dulu. Okey? InsyaAllah, mudah-mudahan kita sama-sama mendapat manfaat, mendapat sedikit sebanyak kefahaman. InsyaAllah, kalau ada soalan, ada pertanyaan, boleh terus masuk ke ruang komen. Sementara kita masih ada masa baki lebih kurang 7 minit lagi lah. Saya cuba stop dalam pukul 12.30 tengah hari nanti. Okey. Sebelum saya pergi jauh, kita ada satu kempen yang ada diwar-warkan dalam RPWP Healthcare, termasuk juga di page saya baru-baru ni, yang mana kita ada buat satu kempen Projek Pelangi Hearing Malaysia, di mana kita sedang mencari satu dana untuk kita kutip dan juga kita fokuskan kepada bantuan pendengaran kepada golongan-golongan OKU pendengaran. Jadi di situ adalah ruang untuk kita sedikit sebanyak berkongsi rezeki. Kalau ada yang berminat, boleh pergi ke www.projectpelangi.com. Di situ kita ada kempen Projek Pelangi Hearing Malaysia. Boleh masing-masing sedekahkan berapa yang mampu untuk sama-sama kita duduk di dalam program yang kita boleh memberi manfaat kepada golongan-golongan yang lain. Nikmat kita dapat bagi orang mendengar lain. Sama juga macam saya, kalau saya ada memberikan Al-Quran ini, daripada kita ni buta huruf, buta ni cerita tak nampak. Seronok bila saya tengok sahabat-sahabat yang pergi umrah dengan saya balik, masing-masing sibuk dengan Al-Quran. Atau masing-masing memberikan kesan yang sebelum ni tak rasa nikmat baca Quran. Hari ni sudah rasa satu kenikmatan, kelazatan kita memahami Al-Quran. Tak faham banyak, faham sedikit pun satu benda yang menggembirakan. Sebab apa? Mata kita sudah celik. Sedikit kita nampak cahaya yang kita rasa baki-baki umur yang kita ada ni, kita nak habiskan untuk siapa? Untuk Allah ataupun kita masih nak mengejar redha manusia? Begitulah nikmatnya apabila kita mampu untuk memberi penjelasan kepada manusia yang lain, dan manusia itu dapat bangkit menjadi orang-orang yang sama-sama nak beriman kepada Allah. Itu juga yang menjadi satu resepi bagaimana Rasulullah berjaya mengeluarkan umat seramai-ramai manusia yang ada di Mekah dan Madinah untuk apa? Untuk kembali balik menjadi umat yang fokus kepada mengejar syurga berbanding sibuk untuk menikmati habuan dunia. So kita dah lama dah puas dengan dunia sebenarnya.
puas dengan apa yang Allah dah bagi kepada kita dalam bentuk ujian yang nak menguji kita. Jangan kita ingat hanya Dajjal itu sahaja yang mampu untuk menguasai kita dalam bentuk propaganda. Dalam masa yang sama, Dajjal ada plan. Plan Dajjal itu dalam plan Allah tak? Dalam plan Allah. Allah sendiri bagi tahu kepada Rasulnya akan ada Dajjal yang akan datang di akhir zaman. Maksudnya Allah dah plan dah benda tu. Itu yang didampakkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-7 tadi. Benda ini semuanya nak menguji kita. So kalau kita tengok, Facebook adalah ujian, YouTube adalah ujian, hiburan itu adalah ujian, even ceramah agama sendiri pun adalah ujian. Ujian untuk apa? Menguji yang mana yang kita memilih atas dasar kita suka ataupun kita terpaksa ataupun kita hanya ikut dengan membuta tuli. Jadi ini semua satu benda yang kita kena sama-sama cari jalan untuk kita faham. Okey, bukan sekadar kita ikut-ikutan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton pada pagi ini. Kita akan jumpa pada minggu depan hari Jumaat. Cuma insya-Allah kalau jika tidak ada aral, kita akan sambung dengan program parenting kita. Mungkin lagi 2 minggu saya akan masukkan dalam Snap kita punya platform untuk kita buat program-program khusus, program parenting Al-Quran Minded. Nanti kita akan masukkan dan dalam tempoh 2 minggu nanti kita akan war-warkan untuk ramai-ramai masuk ke kelas kita, dan seterusnya kita akan ada satu program pada hari Sabtu dan Ahad 2 minggu dari sekarang, insya-Allah, jika diizinkan. Okey, tunggu pemakluman seterusnya, dan saya akan maklumkan melalui page Syauqi Hasan dan page-page yang lain. Seterusnya kita akan maklumkan dalam grup, pertama sekali grup Bicara Maqasid, dan kemudian ni dalam grup Sahabat Bicara Maqasid. So masing-masing boleh masuk dekat dalam grup tu untuk kita sama-sama kan ulas dan juga berikan kesan dan pesan, insya-Allah apa pelajaran yang kita dapat pada hari ini. Dalam masa yang sama juga saya sedang sibuk dengan urusan-urusan untuk YouTube. Jadi siapa yang rasa nak ulang kaji boleh kembali semula ke platform YouTube, belajar dekat sana, cari jalan macam mana kita nak kembali balik kepada Al-Quran dengan bacaan yang lebih jelas, spesifik, macam mana kita nak memahami Al-Quran itu dari segi harfiahnya. So 72 episod sekarang ni diupload sedikit demi sedikit, dan dalam masa yang sama saya cuba buat snippet. So di situ mungkin ada topik-topik yang kita mungkin boleh layoutkan dalam tempoh 5 minit, 10 minit, 3 minit ke 5 minit. Apa saja topik yang kita boleh nampak sebagai satu gemburan. Tak sempat tengok 1 jam, boleh jadi 5 minit. Kita boleh boost mula apa yang kita nak kena istiqomahkan, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Nampak tak ada soalan, nampak tak ada yang memberikan apa-apa. Saya tunggu kesan dan pesan. Kita dah belajar tadi tentang kesan, athar, itu bentuk kesan yang nak disampaikan dalam bentuk hadis, keterangan. So masing-masing dah kena belajar menyampaikan. Kita ucap terima kasih dan tahniah kepada Mak Su Kamilah. Hari-hari kita nampak ada pengisian yang dikongsikan. Kak Rahayu, Umi Hafsah, siapa-siapalah sahabatnya yang ada banyak yang memberikan satu bentuk komitmen. Masing-masing nampak eager untuk saling berkongsi. Terutamanya mereka-mereka sahabat-sahabat yang menggunakan platform Bicara Maqasid, Sahabat Bicara Maqasid itu untuk berkongsi nota, insya-Allah. Okey, terima kasih kepada semua. Mudah-mudahan Allah redha dengan penyampaian pada pagi ini. Allah mudahkan kefahaman kita. Allah berikan kita sedikit sebanyak nikmat untuk kita jadi umat-umat yang terpilih sebagai golongan yang diuji. Siapakah yang terbaik? Ahsanu amala. Amal itu jangan hanya kita sembang amal di mulut, tetapi amal itu adalah amal kerja buat yang Allah suruh kita laksanakan. I'malu fasariyallahu amalakum. Bekerjalah kata dalam surah 9 ayat 105 tu, fasayarallahu amalakum. Sesungguhnya Allah melihat apa yang kita sedang kerjakan. Jangan kita hanya kerja di mulut, tetapi kerja kita lebih kepada pekerjaan yang nampak bainatnya, nampak buktinya, nampak kesannya. Di situ yang penting. Itu yang kita nak kena laksanakan. Ingat balik surah 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa engkau ni banyak cakap tapi engkau tak buat? Kabura maqtan, besar kebencian, kemungkaran, kemurkaan Allah itu kepada kamu yang banyak cakap tapi tak buat.
So, kena ingat Allah murka dan Allah benci. Sangat benci kemurkaan Allah itu kepada orang-orang yang pandai cakap tapi tak buat. Itu peringatan untuk diri saya sebenarnya yang banyak bercakap tapi dalam masa yang sama I have to deliver apa yang dah disampaikan. Terima kasih kepada semua yang menonton. Mudah-mudahan Allah ringankan beban kita dalam kita melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah di akhir zaman ini, di hujung-hujung usia kita. Dan segala yang baik itu datangnya daripada Allah, yang buruk itu datangnya daripada kekhilafan saya sendiri sebagai penyampai, sebagai orang yang dipertanggungjawabkan, diamanahkan untuk berkongsi ilmu pada pagi ini. Terima kasih kepada semua. Sekali lagi, hadza wallahu yara'ana wa yahfazuna walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.